A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah dapat bersama-sama lagi kita pada pagi ini dalam sesi tadabbur harian. Hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama memasuki satu surah baru, iaitu surah At-Taubah. Satu surah baru iaitu At-Taubah. Kita akan bersama-sama di muka surat 187 insya-Allah. Surah At-Taubah kita akan bersama-sama hari ini di ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-6 surah At-Taubah. Alhamdulillah surah At-Taubah ni adalah satu surah yang istimewa daripada surah-surah yang lain kerana ia adalah merupakan surah yang terakhir turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhannya. Kita boleh katakan bukan bermakna ayat yang terakhir turun, tapi maknanya ialah surah yang terakhir turun. Surah ini dikatakan oleh para ulama tafsir surah yang turun selepas daripada baliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Fathu Mekah. Fathu Mekah ini terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu pada tahun ke-8 Hijriyah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas dari tahun ke-8 ni, tahun ke-8 berlakunya Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Dan kemudian selepas daripada itu berlaku peperangan Hunain. Dan selepas daripada peperangan Hunain ini turunlah ayat ini, turunlah surah ini. Dan selepas daripada itu pada tahun yang ke-9 kita tengok ada satu lagi peristiwa yang besar, iaitu peristiwa peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan peperangan yang paling besarlah, paling ramai yang terlibat di kalangan para sahabat, dan berlakulah satu peristiwa yang mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini. Jadi kita lihat dalam surah ini Allah Taala menyebutkan tentang Hunain, Allah Taala menyebutkan tentang Tabuk, dan beberapa perkara lagi sebagai penjelasan terakhir, terutama dalam masalah hubungan di antara orang-orang Islam dengan orang-orang yang bukan Islam. Jadi kita akan tengok dalam surah ni. Dan yang keduanya, surah ini dinamakan sebagai At-Taubah kerana terdapatnya cerita tentang taubat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat 3 orang sahabat yang tidak pergi ke peperangan Tabuk. Dan kemudian juga surah ini dinamakan Al-Bara'ah, surah Bara'ah, iaitu maknanya pelepasan diri, maknanya tak ada kaitan lagi. Aku dan kau tak ada kaitan lagi sejak daripada bermula hari ini. Itu maksud Bara'ah. Jadi insya-Allah kita akan tengok di sini satu keistimewaan lagi surah ini adalah surah yang boleh dikatakan sebagai surah yang dahsyat, surah yang keras, surah yang merupakan pemutusan, dan surah yang menceritakan banyak tentang peperangan di antara orang Islam dengan orang-orang yang bukan Islam, orang musuh-musuh Islam. Jadi insya-Allah kita akan tengok dari surah ini, dan surah ini tak ada bismillah. Satu-satunya surah dalam Al-Quran yang tidak mempunyai basmalah pada permulaannya. Jadi seolah-olahnya apabila habis daripada surah Anfal yang kita baru habiskan, kita masuk surah Bara'ah, tak ada bismillah yang memisahkan di antara Anfal dan juga Bara'ah. Tak seperti mana 113 surah yang lain. Semua dalam Quran ada 114 surah, tapi 113 surah yang lain ada basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ulama-ulama mengatakan, bukan ulama-ulama saja, tapi maknanya ialah disebutkan dalam hadis-hadis, disebutkan dalam khabar, bahawa dia kata ulama-ulama membuat kesimpulan bahawa annal basmalah aman. Bismillah ni adalah satu benda yang aman, iaitu menceritakan tentang kemurahan Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah ni Maha Rahmat. Tetapi surah ini bukannya surah aman, tapi surah ini adalah liraf'il aman, kata ulama, kata iaitu untuk mengangkat keamanan. Maknanya tak adalah sekarang ni surah ini nak menceritakan tentang perkara-perkara yang menceritakan tentang perang. Jadi ketidaksesuaian. Perang ini dimulakan dengan basmalah, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita tak akan baca bismillah untuk awal bila kita masuk kepada surah ni. Dan kita tengok mushaf, tak ada basmalah, tak ada bismillah di permulaan surah ini. Jadi insya-Allah kita akan mula bacakan. Ayat yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bara'atum minallah, bara'atum minallah wa rasulih. Jadi kita letak bismillah sini. Ini salah sini. Sini salah, minta maaf. Kesilapan, tak sempat, tak terbuang. Ini. Jadi ini bukan yang betul insya-Allah. Ini. Jadi kita start di sini, iaitu bara'atun.
Ni saya beri warning sekali lagi. Ni adalah kesalahan dalam tulisan mushaf ni. Jadi tulisan saya ni pada skrin saya ni salah. Ini juga Anfal juga salah. Sebenarnya Bara'ah. Ini untuk Anfal sebenarnya. Jadi surah ini dimulakan dengan Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa annallaha mukhzil kafirin. Sadaqallahul azim. Jadi ayat ini starting dia ialah dengan bara'ah. Bara'ah ni kita kata ialah asalnya bara'ah ni ialah seorang yang sakit dan kemudian dia sembuh daripada sakitnya. Jadi kita panggil bara'ah. Bara'ah tu sembuh daripada sakit. Tapi bila sebut bara'atun, artinya ialah apabila kita kata saya tak ada kaitan dengan awak. Saya putus diri dengan awak sekarang. Dulu memang saya mungkin baik dengan awak, tapi sekarang saya tak ada hubungan lagi dengan awak. Itu maksud bara'ah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mulakan surah ini dengan bara'atum minallah, tak ada kaitan lagi daripada Allah dan juga wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Dengan siapa-siapa saja orang-orang yang kamu berjanji daripada orang musyrik. Maknanya siapa-siapa saja yang berjanji dengan kami orang Islam, bermula daripada sini kami tak ada lagi hubungan dengan awak. Kalau dulu ada perjanjian dan sebagainya lah, begitulah kan. Jadi orang Islam daripada sinilah daripada sini ulama-ulama kata bahawa dibahagikan orang-orang yang tidak Islam dengan orang Islam itu dibahagikan kepada beberapa kategori. Yang pertama sekali, orang kafir yang pada masa itu, pada masa Nabi itu ni kita cerita pada masa Nabi iaitu orang kafir yang mana ada perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa had. Maknanya perjanjian dengan orang Islam tanpa had, tanpa disebutkan tempoh. Yang keduanya, orang-orang yang kafir yang ada perjanjian dengan Nabi tetapi tak sampai 4 bulan. Ada jenis macam tu. Ada yang orang kafir yang mana ada tempoh dengan mereka lebih daripada 4 bulan. Ada yang mana lebih daripada tu lagi. Jadi sekarang ni kita ada 2 atau 3 ataupun 4 kategori. Kita boleh bahagikan ikut ni. Ini adalah menurut sebahagian besar daripada ulama. Jadi yang pertama sekali yang kata apa, perjanjian ada tapi tanpa sebutkan masa, masuk dalam kategori ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, yang ada perjanjian dengan Nabi tapi tak sampai 4 bulan perjanjian dia, maka termasuk dalam kategori ini. Kemudian yang ketiga, iaitu orang-orang yang ada perjanjian lebih daripada 4 bulan tetapi mereka ini melanggar perjanjian, ada buat benda-benda spoi-spoi, jadi maka termasuk dalam kategori ini juga. Ada satu kategori lagi, iaitu orang buat perjanjian dengan Nabi selepas lebih daripada 4 bulan, ada had tertentu setahun, 2 tahun dan sebagainya, tetapi mereka tidak melanggar apa-apa, buat spoil dengan perjanjian tersebut. Jadi kita ada 4 kategori. Kategori 1, 2 dan 3 termasuk dalam kategori ini. Kategori apa? Iaitu fasihu fil ardi. Ini saya sebut ni adalah memang banyak perbincangan ulama lah dari segi fiqh dan segi kan. Jadi kita bincang ni bukanlah khusus untuk hukum InsyaAllah kita bincang di sini lah nak ceritakan tentang, kita nak ambil pengajaran dari sudut apa ni kita kata tadabbur, iaitu bahawa akhirnya apabila orang Islam ni dah beri masa yang lama kan, dah masa 13 tahun semasa di Mekah Nabi SAW berdakwah kepada mereka, dan kemudian selepas tu ada 9 tahun lagi di Madinah kan, dah perang kan, mereka ada lagi yang masih sombong, mereka lagi yang masih degil dan juga masih lagi membuat perkara-perkara yang tak elok kan kepada orang Islam. Jadi akhirnya Allah Ta'ala beri amaran sekarang. Ini amaran terakhir ni kan. Fasihu. Sekarang ni, okey, berjalanlah kamu. Maknanya, berjalanlah dengan bebasnya kamu kan. Fil ardi, di atas muka bumi ini, arba'ata ashhurin. Kami bagi masa tempoh. Maknanya tak adalah kita kata tak ada tempoh langsung kan. Bagi masa 4 bulan. Maknanya 1, 2, 3, 4. Dan dikatakan oleh majoriti ulama sini bermula daripada bulan Syawal. Jadi bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Habis bulan Muharram, maka lepas daripada ini tak boleh lagi lah. Jadi dia kata arba'at ashhurin wa'lamu, dan ketahuilah annakum ghairu mu'jizillah, kamu jangan ingat kamu boleh mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah Taala beri kepada rasulnya untuk istiharkan, sekarang ni istiharkan kamu sekarang boleh berjalan nak pergi ke mana-mana di tanah Arab ni, kawasan kami ni, okey, no problem dalam masa 4 bulan. Selepas daripada tu jangan berada lagi di dalam negeri kawasan tanah Arab ni dalam masa selepas 4 bulan. Dan kamu jangan ingat, kalau kamu lari pun, kamu jangan ingat kamu boleh lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu Allah Taala kata tu, wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah,
Kamu jangan ingat kamu ni boleh mengalahkan Allah, melemahkan Allah. Kamu ingat kamu boleh lari daripada, bila kamu lari daripada tanah Arab ni, kamu boleh selamat. Jangan ingat, wa annallaha mukhzil kafirin. Selagi mana kamu ni kafir, Allah Ta'ala akan mukhzi kamu. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala akan mukhzi. Dikatakan mukhzi ni menghina, menjadikan kehinaan kepada orang kafir. Jangan ingat orang kafir ni akan boleh bahagia ke, orang kafir boleh ni kan. Walaupun mereka kaya, kita tengok pada hari ini mungkin kita tengok mereka ni hebat, mereka ada harta, kehebatan negara dan sebagainya. Tak. Konsep dia bagi kita ialah wa annallaha mukhzil kafirin. Allah Ta'ala akan menghinakan mereka. Dengan cara bagaimana? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak tahu kan. Seterusnya kita akan tengok Allah Subhanahu wa Ta'ala kata sini kan, wa azanum minallahi wa rasulih. Sekarang ni azan ni maknanya isytiharkan, maknanya iklankan, maknanya beritahu seluruh dunia sekarang ni. Azanum, sekarang ni azan, i'lam, kata i'lam minallahi wa rasulih. Ni i'lam daripada Allah, i'lam daripada Rasul. Apa dia? Ilan nasi yaumal hajjil akbar. Kepada seluruh manusia pada hari Haji Akbar. Haji Akbar situ maksudnya hari raya kurban maksud dia. Itu Hajjil Akbar dalam ayat ni. Iaitu apa? Iaitu Nabi SAW pada tahun yang ke 9, Nabi SAW tak pergi haji. Pembukaan Kota Mekah pada tahun yang ke-8. Pada tahun yang ke-9, Nabi SAW mengutuskan Abu Bakar dan juga Sayyidina Ali untuk pergi buat haji sebagai wakil kepada baginda Nabi SAW. Dan dalam tahun tu, orang-orang kafir masih lagi dibenarkan untuk melakukan haji, orang musyrik. Walaupun orang Islam dah berkuasa. Tapi Allah SWT membenarkan, memberitahu bahawa orang kafir boleh lagi pada tahun yang ke-9, tapi next year, tahun yang ke-10, no. Itulah makna azanum minallahi wa rasulihi ilan nas yaumal hajjil akbar. Pada hari Haji Akbar, pada hari raya tahun ni, tahun yang ke-9, dia akan iklan semua kepada manusia. Tahun depan, tahun yang ke-10, no. Kan? Annallaha bari'um minal musyrikin. Start daripada tahun depan, no lagi. Tak boleh lagi. Allah Ta'ala dah barik dah. Barik tu yang bara'ah tadi tu, iaitu berlepas diri, tak ada kaitan lagi dengan orang-orang musyrik dan juga janji-janji mereka. Maknanya kalau ada janji, dah kita bagi dah masa tempoh, batalkan semua. Kalau mereka ni melanggar janji, batalkan. Kalau ada tempoh, dah cukup tempoh, habis. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Tahun depan Nabi akan pergi buat haji. Tahun yang ke-10 Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi melakukan haji, iaitu kita panggil sebagai Hajjatul Wada', haji yang terakhir. Jadi tahun depan tu tak ada lagi, tak ada apa, orang musyrik tak boleh pergi, dan kemudian orang-orang yang tak ada pakaian ni tak boleh lagi bertawaf. Sebab sebelum pada tu, tahun yang ke-9 tu masih ada lagi orang-orang yang masih lagi dengan style lama ni kan, dengan hukuman-hukuman lama kan, dengan peraturan-peraturan lama yang dikenakan oleh orang-orang Quraisy tu, orang-orang Mekah yang musyrik tu. Iaitu apa? Kalau nak tawaf, mesti dengan pakaian yang halal, pakaian ini konon-konon mereka lah. Dan kalau tak ada pakaian yang halal, kena buang kan. Pakaian yang lama yang dipakai semasa di kampung-kampung mereka tu, tak boleh. Mesti kau nak beli, mesti beli baju baru. Mana ada orang ada duit? Tak semua orang ada duit baju baru, nak beli baju baru kan. Beli baju baru tak mesti beli daripada mereka, daripada Quraisy ni. Jadi, Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi, isytiharkan. Start daripada tahun depan, no. Tak ada lagi tawaf-tawaf, tak pakai baju, tak pakai apa ni, tak tutup aurat dan sebagainya ni. Dan kemudian, orang musyrik tak boleh lagi buat haji. Itu yang dikatakan sebagai azanum minallahi wa rasulihi ilal nas yaumal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Allah Ta'ala bari daripada orang-orang musyrikin, wa rasuluhu, dan begitu juga rasulnya juga bari. Dalam tafsiran kata wa rasuluhu, iaitu wa rasuluhu bari'un aidan, dan begitulah rasulnya juga bari, tak ada kaitan lagi dengan janji-janji dan juga ikatan-ikatan. Fa'in tubtum, Allah Ta'ala kata, fa'in tubtum, dan kamu masih ada tempoh lagi, kamu boleh bertaubat. Fa'in tubtum, kalau kamu bertaubat, maka fahuwa khairul lakum, makna bertaubat daripada syirik. Bukan bertaubat biasa ni, taubat makna tinggalkan syirik tu, itu lebih baik bagi kamu. Wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Allah Ta'ala ulang lagi kan, Allah Ta'ala ulang lagi, kalau kamu ni berpaling. Maksud berpaling, tak nak juga, tegil juga. Dah kata cukuplah kafir kamu tu, cukuplah dengan maksiat kamu, cukuplah kan, tapi nak juga berpaling, nak juga lari kan. Dah kata nak lari lah, ikutlah. Adalah beberapa orang tu yang lari juga, konon-kononnya dia rasa bahawa dia lari tu dia boleh terlepas daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Allah Subhanahu Wa Taala beritahu sini kan, wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Maknanya seolah-olah mereka rasa mereka boleh melemahkan Allah. Maknanya boleh lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kan mereka boleh lari daripada ikatan Allah. Mereka nak lari di mana? Mereka ada di atas bumi ni, nak lari daripada oksigen ni. Masih perlukan kepada oksigen kan. Pergi ke mana-mana mesti kena bawa oksigen kan. Tengok nak menjalan dalam air, kena bawa oksigen. Nak naik atas bukit gunung yang tinggi, dah tercungak-cungak dah. Perlu bawa oksigen juga kan. Perlu ada oksigen. Masuk dalam hospital pun kadang-kadang perlu oksigen juga. Tengok kan, lemahnya manusia. Perlu kepada oksigen. Tak ada oksigen, mati. Jadi kita tengok kan, kita ni bukan ikan Bukan ikan Ikan boleh masuk dalam laut kan. Boleh bernafas macam tu je. Tak perlu kepada bawa oksigen. Tapi manusia ni kan lemah. Jadi nak lari ke mana? Daripada tanah ni kan. Jadi sebab itulah saya kata, wa in tawallaitum, kalau kamu nak lari, fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Kamu tak boleh melemahkan Allah kan. Tak boleh melemahkan Allah. Maknanya lawan Allah, mengalahkan Allah. Wa basyiril ladzina kafaru bi'azabin alim. Allah Subhanahu Wa Taala berkata sini kan, macam bagus seolah-olahnya kan, tapi ini adalah perli dipanggil kan. Iaitu wabasyiri. Wabasyiri ni khabar gembira kalau ikutnya kan. Tapi wabasyiril ladzina kafaru, berilah khabar gembira kepada orang-orang kafir itu dengan azab yang pedih. Beri khabar gembira dengan azab yang pedih. Ini bukan khabar gembira, khabar yang menakutkan kan. Kalau ikutnya kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala gunakan perkataan tu kan, nak khabar, nak perli kepada mereka kan. Tak apa. Nanti kamu masuk neraka lah. Berita gembira untuk kamu kamu semua akan masuk neraka. Itu bukan berita gembira sebenarnya. Jadi sebab itulah dia kata ini nama dia bahasa perli. Wabasyiril ladzina kafaru bi'azabin alim. Kemudian Allah SWT sebut lagi illal ladzina ahadtum. Maknanya illa tu pengecualian daripada atas. Jadi kalau kita baca daripada atas, kita baca bara'atun, yang terkejut lah maknanya kan. Bara'atun. Sekarang Allah tak ada kaitan lagi dengan kamu, kecuali. Ada juga yang dikecualikan di kalangan orang-orang yang tidak beriman ni, orang-orang yang ada penjanjian ni, orang yang masih tak beriman ni dengan Nabi, mereka ada penjanjian dengan Nabi. Jadi Allah SWT sebut di sini dalam ayat ni, illal ladzina ahadtum minal musyrikin summa lam yanqusukum syai'a wa lam yuzahiru alaikum ahada. Jadi Allah SWT sebutkan sini, iaitu satu kelompok daripada orang-orang musyrik. Mereka ni musyrik, mereka ni kafir, tapi mereka masih lagi ada perjanjian dengan orang Islam dan masih lagi menjaga perjanjian. Ini maknanya tak adalah makna kita katakan Islam ni tak akan jaga perjanjian, batal perjanjian suka-suka hati. Tak. Kalau orang tu yang ada perjanjian, Allah Ta'ala kata illal ladzi, melainkan orang-orang yang ahadtum, yang kamu buat perjanjian dengan mereka. Summa minal musyrikin, daripada orang musyrik. Mana orang musyrik? Orang kafir yang ada perjanjian dengan kita, dengan orang Islam. Summalam yang kusukum, dan kemudian mereka tu tidak melanggar syarat-syarat perjanjian tu. Yang kusu tu mengurangi. Yang kusu mengurangi maksudnya ialah mereka ini ialah tidak melanggar perjanjian tu. Maknanya perjanjian macam tu mereka akan ikut perjanjian tu. Ada satu kelompok tadi yang ada perjanjian dengan orang Islam, tapi lepas tu mereka langgar perjanjian tu. Di sini mereka ni tak melanggar. Jadi orang-orang yang tu, orang yang tak melanggar perjanjian tu, kemudian syai'an, sikit pun mereka tak langgar. Kemudian yang kedua, ada syarat lagi. Bukan habis syarat tu. Syarat yang kedua ialah walam yuzahiru alaikum ahada. Walam yuzahiru alaikum ahada, artinya ialah mereka ni, dari segi bahasa, yuzahiru maknanya ialah membantu ke atas kamu sesiapa pun. Maksudnya ada di kalangan orang-orang musyrik ini, mereka buat perjanjian dengan Nabi, kemudian tak melanggar perjanjian, tetapi mereka bantu orang kafir, mereka bantu orang yang nak menyerang orang Islam, mereka bantu orang yang menentang Islam. Mereka sendiri tak ni, tapi mereka bantu, membuat apa-apa bantuan saja kepada orang-orang yang berlawan dengan orang Islam, orang yang menentang Islam. Orang yang macam tu termasuk dalam kategori iaitu tak boleh beri can lagi. Jadi siapa yang boleh diberi can ni? Yang boleh diberi can ialah nombor satu, mereka ni tak melanggar perjanjian, dan yang kedua, mereka tak bantu orang-orang yang menentang Islam. Tu syarat dia. Jadi orang yang macam tu, Allah Subhanahu Wa Taala kata fa'atimmu, sempurnakanlah ilaihim, fa'atimmu ilaihim ahdahum, janji mereka. Maknanya kita janji dengan mereka, kita tunaikan. Orang Islam ni Allah Ta'ala ajar kita kena tunaikan janji. Kalau perjanjian, kalau mereka ni okey, tak ada masalah kan. Mereka ni, kita berjanjian dengan mereka, kita tunaikan janji dengan mereka. Tak boleh kita langgar perjanjian kan, suka-suka hati kan. Mentang-mentang kita Islam, dia tak Islam, kita langgar, tak boleh. Kita dah janji, kena tunaikan janji.
Selama mana kita berjanji. Kemudian Allah Ta'ala kata, kalau mereka tak langgar berjanji lah kan. Jadi Allah Ta'ala fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim, sampai kepada tamat tempoh. Maknanya kalau sampai kepada setahun, kalau 2 tahun lah, dan kita berjanji dengan mereka. Jadi kemudian, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala ni sangat suka kepada orang-orang yang muttaqin. Muttaqin sini bertakwa secara umumnya, tapi maksud ulama dalam tafsir jalan lain dia kata ialah iaitu orang-orang yang mutimmul uhud, iaitu orang-orang yang melaksanakan janji. Allah Ta'ala suka kepada orang-orang yang bertakwa, iaitu orang-orang yang menunaikan janji dia. Seterusnya, faizan salakha. Allah Ta'ala kata, sekarang ni salakha, insalakha ni maknanya keluar, habis. Faizan salakhal ashhurul hurum, bila dah habis dah bulan haram, dah tamat dah tempoh, iaitu apa? Iaitu Zulkaidah sampai habis Muharram, habis bulan haram dah, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Sekarang ni tamat tempoh habis. Tadi kita katakan dah isytihar kan, bara'atun, sekarang dah habis 4 bulan. Habis 4 bulan sekarang ni Allah SWT tak bagi peluang lagi. Siapa-siapa yang berada di tanah Arab, maka Allah Ta'ala kata faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Di mana saja kamu dapati mereka. Bahkan ulama-ulama tafsir jalan lain dia katakan, tak kira mereka tu berada di tanah haram ke, di tanah halal ke, tak boleh dibenarkan, tak boleh wujud lagi. Tak boleh wujud lagi. Apa ni? Orang-orang yang tidak beriman yang berada di tanah Arab, di tanah Arab pada masa itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata itu faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum, di mana saja kamu dapati mereka. Kemudian wa khuzuhum, wa khuzu maknanya tawan mereka. Khuzuhum, ambil mereka, itu tawan mereka. Wahsuruhum, kepung mereka. Kalau mereka ni berada dalam kota-kota ke, berselindung ke mana, wahsuruhum, kepung mereka. Waq'udu lahum kulla marsad. Waq'udu lahum maknanya duduklah untuk mereka di semua tempat-tempat pengintaian. Itu maksud asal dia. Tapi maksud sini apa? Cek mereka kan. Makna kalau kita kata sekarang kan, buat roadblock ke, buat apa kan, cek di mana-mana sampai mereka lalu kan, kena cek, tengok mereka di mana mereka, tempat laluan mereka kan. Maknanya jangan bagi can langsung. Allah Subhanahu Wa Taala katakan kepada, sebab apa kan? Sebab mereka ni membuat satu benda yang dahsyat sebelum daripada itu kan, kepada orang Islam kan. Jadi Allah Taala dah bagi peluang, 4 bulan sempat mereka untuk keluar kan. Sepatutnya lah keluar daripada tanah Arab kalau mereka nak tetap juga untuk tidak mau beriman. Jadi ini adalah kita katakan, ada ulama kata inilah khusus untuk zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk zaman sekarang kita kena kias-kiaskan, pandai-pandai kan. Ada hukuman-hukumannya yang telah ulama-ulama kita jelaskan kan. Jadi kita nak cerita ni ialah, ini adalah sikap. Kita nak faham ialah stance kita kan. Bagaimana kan mereka ni, kejahatan mereka yang telah mereka buat kepada orang Islam sebelum daripada ni. Jadi Allah Ta'ala bagi peluang kepada mereka kan. Bukan tak bagi peluang kan, bukan on the spot, hari ni tak kan. Sehingga tak 4 bulan bagi masa kan. 4 bulan bagi masa. Nak duduk ke tak nak duduk? Tak nak duduk, dah. Kalau dah duduk juga, berada juga di sini, maka kamu akan jaga kan. Kamu akan diperangi, kamu akan ditawan. Kalau kamu berada di sini, kamu akan dikepung dan kamu akan dicek. Waq'udu lahum kulla marsad fa in tabu. Tapi boleh tak mereka bertaubat? Boleh, tak ada masalah kan. Kalau mereka nak bertaubat, fa in tabu wa aqamus solah, dan kemudian mereka tu mendirikan solat. Maknanya bukanlah cakap taubat saja tapi tengok-tengok tak buat apa-apa kan. Allah SWT sebut kan, kalaulah mereka tu bertaubat, maaf tak alih lagi. Okey. Kalau mereka tu bertaubat, wa aqamus solah, dan mereka tu menegakkan solat, wa atawuz zakah, dan kemudian menunaikan zakat. Maknanya buat menunaikan solat, membayar zakat, 2 perkara utama, fa khallu sabilahum. Allah Ta'ala kata, lepaskanlah mereka. Khallu sabilahum maknanya jangan tangkap lagi. Kalau dah tangkap, tiba-tiba mereka ni bertaubat, dah lepaskan mereka. Tapi dengan syarat mereka buktikanlah mereka ni Islam betul, bukan saya bertaubat tapi tak sembahyang, tak. Syarat ulama kata sebut sini kan, bertaubat, mendirikan solat, menunaikan zakat. Jadi Allah Ta'ala kata fa khallu sabilahum, biarkanlah mereka, lepaskanlah mereka. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan juga Maha Mengasihani kan. Jadi maknanya tak adalah Allah tak akan tak benarkan. Tak ada siapa pun yang boleh bertaubat. Tak. Allah Ta'ala Maha Taubat, maka dia pun minta daripada kita, kalau orang tu nak bertaubat, dan benarkanlah kan. Masya Allah kan. Kita nak manusia ni atas dunia ni Islam. Bukan kita nak manusia ni membunuh manusia. Tak. Allah Ta'ala tak suruh kita ni membunuh. Itu bukan kerja orang Islam kan. Tapi kita hanya bekerja untuk menyampaikan Islam. Kalau orang menghalang usaha itu, maka inilah yang terjadi kan. Iaitu ini terpaksa terjadi, kita katakan, kepada orang Islam, kepada Nabi. Tapi dah bagi tempoh yang lama kan. 13 tahun di Mekah. 13 tahun di Mekah. Dan kemudian 9 tahun lagi. 9 tahun pula di Madinah. Dah bagi peluang kepada orang-orang yang tak beriman ni. Tapi mereka tak nak juga. Jadi
Allah SWT tak benarkan. Di dalam kawasan ni, kawasan tanah Arab ni, tak dibenarkan. Sebab apa? Ini adalah kawasan khususnya. Ada pun di luar daripada tu. Selepas daripada tu, apa yang dipraktikkan oleh para sahabat, para tabi'in, iaitu seperti di Mesir ke, di Baghdad ke, di Sepanyol ke, apa, itu cerita lain. Ini cerita khusus untuk tanah Arab ni, menurut setengah ulama kata. Jadi kita dah tengok setengah lagi, ialah Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut kan, dalam ayat yang terakhir dalam muka surat ini, insya-Allah muka surat ini kan, iaitu Allah Taala kata apa? Wa in ahadun. Sekarang ni cerita tentang orang-orang yang bukan Islam, tapi dia masuk ke dalam negara Islam bukan sebagai satu kuasa, tapi sebagai orang individu kan, yang masuk ke dalam negara Islam masuk ke dalam negeri Islam. Jadi wa in ahadum minal musyrikin, kalaulah seorang daripada orang musyrik istajaraka. Istajaraka maknanya ialah ista'manuka, iaitu meminta keamanan, nak minta kebenaran. Mereka tak nak kacau, mereka tak nak membunuh, mereka tak nak buat apa, mereka datang kemungkinan untuk bisnes, kemungkinan untuk datang melancong, contohnya kalau zaman moden kan. Jadi itulah istajaraka. Jadi sebab tu ulama-ulama dia katakan bahawa orang kafir ni ada beberapa jenis, beberapa kategori. Ada yang dipanggil kafir harbi, ada yang kafir zimmi, ada yang kafir musta'man, ada yang kafir macam-macam Jadi inilah jenis-jenis yang ulama-ulama buat berdasarkan kepada ayat-ayat Quran ni. Jadi dalam ayat ini, dalam ayat yang ke-6 surah Taubah ni, Allah Ta'ala cerita wa in ahadum, kalau ada di kalangan orang-orang musyrik istajaraka, yang minta kebenaran, minta keamanan daripada kita, dan mereka tak nak kacau kita, tak nak kacau orang Islam. Jadi dia kata fa'ajirhu, Allah Ta'ala kata fa'ajirhu, berilah keamanan kepada mereka. Jangan tak beri keamanan, mereka dah minta kan. Maknanya kalau kita sekarang ni minta dengan visanya, so maknanya itu okey lah tu kan, dan mereka dah janji tak nak, dah ada sign tak nak kacau kan. Tapi kalau mereka buat juga, itu maknanya mereka melanggar perjanjian, itu cerita lain. Tapi kalau mereka nak datang biasa-biasa je, tak ada masalah kan. Fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, Allah Ta'ala kata kan. Tapi tengok kan, Allah Ta'ala ajar kita kan, kalau mereka datang tu, sepatutnya kita bersyukur. Kenapa? Kita boleh memperdengarkan kepada mereka kalam Allah, iaitu Quran. Jadi Allah Ta'ala kata sini, beri kepada mereka izin, dan kemudian sehingga mereka ni, kalau mereka duduk negeri, mereka mungkin tak boleh dengar kan kalam Allah, tak boleh tengok suasana orang Islam kan. Jadi mereka boleh datang ke negeri Islam, dan kemudian sehingga mereka ni boleh dengar kalam Allah, iaitu Quran. Summa ablighu ma'manah. Kemudian yang hujung lagi lah, kemudian selepas daripada tu, selepas mereka ni ablighu ma'manah, maknanya mereka nak balik, kalau ikut maknanya lah, ablighu maknanya sampaikanlah mereka kepada tempat aman mereka. Maksudnya itu, kita benarkan mereka balik semula lah. Mereka nak balik kan, naik kapal terbang semua balik ke tempat mereka kan, dah tak ada masalah kan. Tapi tengok kan, Allah SWT cerita sini kan, apabila mereka datang ke negeri kita, sepatutnya kita kena sampaikan Islam kepada mereka. Hatta yasma'a kalam Allah. Jangan benarkan mereka ni datang tengok rupanya orang tempat negeri Islam pun dia kata baguslah, telah melaksanakan apa yang mereka nak juga, iaitu apa? Iaitu sama macam mereka juga perangainya. Kalau macam tu maknanya kita ni tak menyampaikan Islam kepada mereka. Yang dia nak sini kan, mereka datang tu kita beri kebenaran, sebab apa? Kita berikan. Sebab itulah kan, dalam negeri Islam sepatutnya kan ada Qurannya dalam hotel sebagai contoh kan. Bukan ada Bible, ada Quran, kemudian tu ada dakwah-dakwah berlaku kan, sehingga mereka ni bila mereka datang ke negeri Islam tu, mereka boleh nampak Islam tu. Kemudian mereka tak nak Islam tu terpulang pada mereka, tapi at leastnya mereka akan dapat sesuatu tentang Islam apabila mereka sampai ke negeri kita. Tak kira lah pamphlet apa kita bagi pada mereka, tak kira lah buku apa hadiah kepada mereka, kepada orang bukan Islam ni. Ablighu ma'manah, lepas tu mereka kembali. Zalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Allah Ta'ala bagi reason kan. Yang demikian itu kena buat macam tu, kenapa? Kemungkinan mereka ni adalah orang yang tidak tahu. Kan? Zalika bi annahum, yang demikian itu bi annahum qaumul, kerana mereka itu tak tahu. Tak tahu maknanya mereka duduk dalam negeri mereka, mereka tengok, mereka dengar Islamfobia, mereka dengar orang yang benci pada Islam, mereka tahu benda-benda yang tak elok tentang Islam. Mereka datang negeri Islam sendiri, sepatutnya kita ambil peluang tu untuk sampaikan Islam kepada mereka. Jadi setakat itulah saja untuk hari ini. Muka surat 187, kita jumpa lagi di muka surat 188 surah Bara'ah daripada ayat yang ke-7 insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.